Sakit tadi. Farid. Hah? Farid. Asal dia Farid. dia injek time training. Training dia. Training Rabu. Selama tu, datang. Mungkin dia Farid ke Farish? Farid. Ahmad Farish. Oh, Ahmad Farish. Farid dia ada. Berapa dia? Muslimat Irina tadi? Irina, Syamini, Amira, Kurang banyak. Ini. Jap. Ami. Syamini. Amini, Syamini tak Irina, ada. Amini, ini, Amira. Jap. Tadi Irina, Syamini. Sepina ini. Ami, ini. Ami. Ami. Ami tak ada juga. Okey, Ani, okey. saya. Gini. Tadinya 5 orang tak ada. Alah, pucat sangat banyak. Lima. Cuma teruskan di sini. Wah, bagi masuk dalam bang. Nanti kan dia kepada dia bukan lah. Saya juga nanti dia lagi. Saya dapat tu. Ini jadi 10 minit ni patut dah muncul dah ni. Tadi. Farid. Tadi. Ami pun dah datang. Tadi dia sudah. Ami. Cuba. Lima orang. Tapi dah datang. Kan pagi masih kau. Irina, Ami. Oh, ini. Amira, ini. Ini. Ambo. Pelajar masih dalam pergerakan ni kan dia orang rehat ni. Budak tengah masuk lagi. Ini lagi yang masih nak dia tak? Ada. Mana yang masih main ada ni tak? Dia di sini juga jangkit. Dia pun macam tu. Dalam perjalanan, kalau anak kau minta visa dah habis lah. Tanya kat dia untuk pembelajaran aktif. Hati-hati kat tetap tersepit kaki. Dia lelaki dia. Lagi orang. Kena pecah, dia juga pecah pembelajaran tu. Sebab saya nak buat aktiviti hari ni. Awak pun ramai yang tak ada ni. Tujuh belas orang. 6 lagi. Mana dia orang ni? Kita dah boleh buat sekarang. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Baik, insyaAllah sementara kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dan juga haluan kepada Puan Fatin Nazirah atas kesudian beliau untuk bersama dengan kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah seperti yang kita jangkakan sepatutnya kita bermula pada jam 10 pagi. Tapi saya faham sebab anda semua pun baru lepas daripada aktiviti Monetar Malaysia, masih lagi dalam keadaan yang penat dan mungkin tak bersedia lagi kot. Tapi dengan suasana dan juga
keadaan yang agak kondusif, sejuk ni kat sini, janganlah nanti kadang lelap kan risau pula kan sejuk ni kan. Okey. Sambil-sambil kita tunggu rakan-rakan yang lain, saya dah dapatkan kehadiran untuk hari ini. Ada 5 orang pelajar yang tidak hadir. Jadi semua kehadiran untuk hari ini 23/28. Dan ada lagi lebih kurang 6 orang yang masih lagi dalam perjalanan InsyaAllah. Okey. Untuk kita masuk kepada tajuk pembelajaran pada hari ini, masih lagi di bawah tajuk bab yang ke-6, iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Okey, baik. Pada sesi kelas yang lalu kita telah pun mempelajari iaitu jenis-jenis sumber yang terdapat di Malaysia, iaitu sumber-sumber semula jadi. Okey, seperti mana yang kita dah belajar dalam tajuk bab yang keempat dan juga bab yang kelima, kita dah belajar sedikit berkaitan dengan sumber semula jadi tumbuh-tumbuhan dan juga sumber semula jadi hidupan liar. Okey, untuk tajuk bab yang ke-6 ini, kita akan masuk kepada sumber-sumber semula jadi khusus untuk sumber mineral. Okey, seperti yang saya dah terangkan pada sebelum ini, kita dah lihat beberapa jenis sumber mineral yang ada, yang wujud di negara kita. Dan seperti yang telah saya terangkan, dahulunya kita ada beberapa sumber mineral, antaranya kita ada biji timah, tetapi disebabkan oleh kedatangan penjajah datang ke negara kita, mereka kau semua hasil bumi yang ada. Okey, itu sebagai mukadimah. Untuk kita lanjutkan sesi pembelajaran kita, kita lihat tajuk pada hari ini, iaitu pengkukusan di bawah 6.2. Okey, standard pembelajaran 6.2, iaitu taburan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Okey, seperti yang saya dah terangkan dalam kelas yang lalu. Siapa yang masih lagi ingat apakah bezanya sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu? Okey, siapa nak cuba? Sumber boleh baharu, sumber mineral yang boleh diperbaharui. Antaranya kita ada tanah, bagus. Lagi air, lagi kita ada angin dan kita ada tenaga suria. Ada 4. Okey, untuk hari ini kita akan fokus hanya kepada sumber tidak boleh baharu. Okey, sumber boleh baharu tu saya akan bawa kepada kelas yang seterusnya. Untuk hari ini kita fokus kepada sumber yang tidak boleh baharu. Okey, untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, suka saya nak bawa anda untuk tonton satu klip video, yang mana video ini sebenarnya merangkumi keseluruhan bab sebenarnya. Saya tak nak cut video ni, jadi kita belajar terus lah. Kita belajar terus semua apa yang ada di dalam video ini. Terima kasih. Ini gambar saya. Baik, ini antara kegunaan-kegunaan sumber mineral yang ada di Malaysia.
Okey, habis. Tadi kita tengok video ni agak panjang kan. Sebenarnya untuk makluman, okey, kalau anda perhatikan tadi, rasa-rasa berdasarkan daripada video tu, susah ke senang sebenarnya? Sederhana. Okey, saya nak terangkan kepada semua sebenarnya apa yang awak belajar dalam tingkatan 3 sekarang ini adalah benda yang hampir lebih kurang sama dengan yang awak pelajari dalam geografi SPM. Sekiranya siapa yang minat ambil geografi dekat sekolah luar lah, dekat Syam kita tak tawarkan. Okey, kalau awak perhatikan tadi, isi dia lebih kurang sama. Sebenarnya video yang anda tonton tadi adalah geografi SPM. Macam mana yang awak tengok dekat dalam buku teks kita ni sebenarnya hampir sama. Maksudnya kalau awak dah belajar tingkatan 3, soalan SPM geografi dia lebih kurang sama dengan PT3. Sebenarnya PT3 lebih sukar daripada SPM kalau ada dalam bentuk pentafsiran ataupun peperiksaan. Okey, kita teruskan kepada sesi pembelajaran. Hari ini fokus kita adalah kepada sumber tidak boleh baru, iaitu sumber mineral. Baik, kita lihat antara contoh-contoh sumber mineral yang ada, antaranya petroleum dan juga gas asli, yang mana ia adalah merupakan sumber bahan ekspor utama Malaysia, yang juga merupakan sumber pendapatan utama negara kita. Negara kita memperoleh pendapatan hasil daripada import dan ekspor petroleum. Itu yang paling utama. Turun naik harga bergantung kepada pasaran dunia setiap hari. Sebagai contoh, sekarang ini harga minyak mentah sedang meningkat. Kalau siapa rasa semalam kecoh satu Malaysia, semua berebut nak pergi stesen minyak semalam. Sebab apa? Sebab apa? Hari ini harga minyak naik, jadi berebut. Dia konon-kononnya nak isi minyak kat kereta tu boleh tahan sebulan kan. Tak boleh juga kan, tetap guna lepas tu habis. Jadi apa berlaku? Contoh saya nak kaitkan dari segi pendapatan negara. Covid pada 2 tahun lalu menyebabkan sektor pengangkutan dan juga perhubungan ditutup, lumpuh satu dunia. Apa yang berlaku? Harga minyak mentah, harga petrol jatuh menjunah. Daripada harga 120 US dollar satu tong jatuh ke paras RM8.50 setong. Bayangkan 120 tolak RM8.50. Berapa jatuh dia? Hampir 110 US dollar untuk satu tong. Darab dengan duit kita RM4. Jadi berapa? Lebih kurang RM450 satu tong. Harga tu hilang. Sebab satu dunia tak melakukan operasi pengangkutan dan juga perhubungan. Semua lumpuh, termasuklah sistem pengangkutan udara. Kita lihat kenapa petroleum dan juga gas asli ini sangat-sangat perlu kita jaga. Kerana ianya terbentuk jutaan tahun dan nak wujudkan balik sangat-sangatlah mustahil. Sebab apa? Kita sendiri pun takkan sampai umur macam tu kan. Okey, kita lihat mineral logam seperti emas dijumpai di beberapa lokasi di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, sekarang ni tengah berebut-rebut orang berusaha untuk membuat cari gali emas. Kerana bahan mineral ini adalah merupakan bahan mineral paling tinggi harganya berbanding dengan biji timah, biji besi, tembaga dan juga arang batu. Okey, arang batu pula merupakan galian bukan logam. Ini dia bukan kategori logam ya. Arang batu ni digunakan sebagai bahan bakar. Okey, seperti yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, ni dah antara contoh bauksit seperti yang kita dah tengok sebelum ini. Okey, siapa nak cuba untuk terangkan secara ringkas apa yang dia tahu berkenaan dengan sumber mineral bauksit? Siapa nak cuba? Tuan nak cuba tuan. Berkenaan dengan bauksit. Bauksit merupakan salah satu sumber mineral logam tidak boleh diperbaharui. Okey, apa dia? Apa kegunaan bauksit tadi?
Siapa nak cuba? Silakan. Buat in untuk tujuan pengecinan. Apa fungsi dia untuk penyaduran? Sadur-sadur ni tujuannya untuk apa? Untuk mengelakkan besi daripada berdarah. Bagus. Okey, kemudian kita ada sumber lain iaitu biji timah. Berdasarkan gambar ni, siapa boleh bagi contoh-contoh kegunaan untuk biji timah? Buat barangan komputer ataupun barangan perhiasan. Benda ni selalu jumpa. Contohnya kat mana? Awak buat aktiviti RBT tu, awak gunakan apa? Pemateri tu. Pemateri tu adalah daripada timah. Okey, kemudian kalau kita pergi melawat ke KLCC, kita pergi ke mana-mana lah. Kita pergi ke Melaka ke, biasanya kalau KLCC tu dia jual cenderamata ke tak? Cenderamata tu dibuat daripada bahan pewter ataupun biji timah. Okey, bagus. Lagi, kuprum. Siapa tahu apa benda kuprum? Kuprum ni yang digunakan dalam wayar, sistem pendawaian. Okey. Emas. Emas ni merupakan barangan paling berharga. Dah gali-gali tak ada gantinya. Okey, khusus dalam pembuatan barang emas. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita ada sumber kaolin ataupun apa benda kaolin ni? Iaitu tanah liat. Sebenarnya macam contoh kita guna untuk pembuatan tembikar labu sayung. Atau kenapa labu sayung tu terkenal di Perak? Siapa tahu? Sebab dia bersifat sejuk, neutral. Orang dulu-dulu tak ada peti ais. Apa yang dia buat? Dia simpan air kosong tu dalam labu sayung. Bila dia buka, dia minum, air tu sejuk, seumpama macam air dalam peti. Okey, kemudian kita ada batu granit. Ini digunakan untuk tujuan industri peminaan. Apa dia batu granit? Batu kerikil. Hanya pecahkan di kawasan kuari. Nak buat apa ni dalam industri peminaan ni? Bina bangunan, buat jalan raya dan juga jalan tak. Okey, kemudian kita ada gas asli. Siapa nak terangkan gas asli? Gas yang kita gunakan sehari-hari untuk tujuan apa? Untuk tujuan memasak. Bagus. Okey, kita ada arang batu. Kalau tengokkan gambar kat depan ni, digunakan dalam industri melebur besi. Dan dia juga menjadi bahan bakar untuk menjana elektrik, iaitu hidroelektrik. Kemudian kita ada sumber petroleum. Umumnya digunakan untuk bahan bakar kenderaan. Dan kita ada sumber yang terakhir iaitu pasir untuk kita bina ataupun buat botol-botol kaca ataupun produk yang berasaskan kaca. Okey, baik. Fokus kita dalam tajuk hari ini ialah untuk mengenal pasti lokasi-lokasi taburan sumber mineral yang terdapat di Malaysia. Ini saya nak tekankan di sini ialah, okey, seperti yang saya dah terangkan, kita dalam mata pelajaran geografi tidak akan terlepas dengan peta. Semua bab kita akan belajar berkaitan dengan peta. Jadi dalam tajuk ini, anda perlu menguasai lokasi-lokasi sumber yang kita ada. Untuk makluman, berdasarkan buku teks KSSM yang baru, dia hanya memfokuskan 4 taburan sumber mineral tidak boleh diperbarui sahaja. Kalau sebelum ini, sebelum KSSM, waktu KBSM dia ada banyak. Waktu tu pelajar-pelajar dia lagi struggle sebab dia ada banyak lagi jenis sumber mineral. Tetapi apa yang berlaku setelah sumber mineral itu diisytiharkan memang dah tak wujud di Malaysia, mereka keluarkan daripada peta. Contohnya, siapa tahu apa yang dulu kita ada sumber mineral tapi dah tak ada. DJ timah. Bagus. Dalam tingkatan 3 kita dah tak belajar dah. Awak tahu tak kalau kita tak belajar ni, awak tahu tak biji timah jumpa di mana? Bukan kat Malaysia Dekat Malaysia dulu kita ada, tapi sebab semuanya dikaut oleh penjajah. Penjajah datang waktu dia bawa 2 puak Gihin dan Haisan tu datang melombong biji timah, dibawa pendatang dari China.
kemudian bawa pendatang daripada India untuk estate dan sebagainya. Habis semua hasil bumi diangkut, akhirnya tinggal yang masih ada. Okey, kalau kita perhatikan untuk yang ini, kita ada dua sumber utama, iaitu petroleum dan juga gas asli. Okey, apa yang kita boleh simpulkan kat sini berdasarkan peta? Tengok kat sini, kesemua sumber-sumber mineral ini wujud di kawasan laut, di kawasan pinggir. Kita gunakan istilah pinggir laut. Pinggir laut mana? Pinggir laut Terengganu, Sabah dan Sarawak. Cikgu, Kelantan tak ada minyak? Kelantan ada minyak tak? Kelantan ada, tetapi dinafikan hak kerana faktor politik. Okey, kerana apa? Kerajaan pusat tak nak bayar royalty kepada kerajaan negeri. Itu kisah dia. Okey, jadi kita tengok di sini. Kalau sebelum ni awak kena hafal ni semua lokasi-lokasi ni. Dia ada nama-nama dia. Ada Beril, Perkwes, Lutong. Dalam buku teks ada tak? Ada tak dalam buku teks? Dalam buku teks, Ada. dia tulis apa? Silicon pond. Ya, silicon pond. Silicon pond tak ada sini. Silicon pond tu sumber mineral lain. Ini dulu ni kena ingat ni, Duyung, Dugong, Lutong, semua lah nama kan. Awak faham Belajar tahun sebelum awak, yang belajar sebelum ni, dia orang kena hafal nama-nama tu. Tapi peringkat awak KBSM, dia hanya bagi umum saja. Kat mana? Pinggir pantai Terengganu, Sabah dan Sarawak tu je, tak ada nama tempat. Untung tak? Untung kan, tak ada susah-susah nak kena hafal. Okey, ada nak tanya? Boleh ingat tak ni lokasi ni? Sebab saya nak buat aktiviti sekejap lagi. InsyaAllah. Okey, kita tengok sikit apa dia jenis sumber ni. Okey, kita lihat di sini. Melalui kenyataan ini dikatakan lokasi petroleum terdapat di luar pesisir pantai Kelantan. Di Istiha juga, Istiha sendiri dan juga Terengganu, luar pesisir pantai Sabah dan juga luar pesisir pantai Sarawak. Apakah kegunaan petroleum? Okey, di sini kegunaan petroleum adalah untuk sebagainya menjana tenaga elektrik selain daripada arang batu. Okey, juga digunakan sebagai bahan mentah industri petrokimia. Siapa boleh jelaskan apa yang difaham dengan industri petrokimia? Petrokimia ni contohnya kita buat cat. Itu termasuk dalam industri petrokimia. Cat mana ni? Cat rumah kayu tu. Kan kita tengok dia macam berminyak. Itu adalah asasnya daripada petroleum. Sebab tu kalau kita cat rumah kayu, dia bau dia semacam kan, bau macam berminyak. Layan kan. Biasa kan. Okey, kemudian juga menjadi bahan apikan kenderaan serta bahan bakar. Okey, di sini kita boleh lihat ada gambaran, iaitu merupakan loji gas dan juga petroleum yang terletak di Kertih Terengganu. Kertih Terengganu ni ada apa? Kawasan ini dulunya adalah kawasan perkampungan nelayan. Tak ada apa-apa pun. Tetapi kerajaan buka kawasan tersebut, dirikan loji, dan dalam masa yang sama berlaku penghijrahan migrasi penduduk dari kawasan-kawasan lain. Semua tertumpu di Kertih kerana Kertih sekarang ini menjadi salah satu hak pengeluar minyak di Semenanjung Malaysia, antara yang terbesar. Siapa pernah pergi Kertih? Awak kalau pernah pergi ke Kertih, lalu waktu malam awak boleh jumpa macam ni lah. Dia punya scenery dia, kenal tu kan. Jadi dia punya pemandangan waktu malam dia cukup menarik. Awak boleh tengok api dia menyala-nyala keluar kan. Apa api tu? Api tu adalah memang bertujuan untuk dibakar. Jangan kata apalah membazir kan. Tidak. Dia sebenarnya memang tujuan untuk bakar. Okey, kita lihat yang seterusnya. Ini adalah gas asli. Antara lokasinya sama sahaja dengan petroleum tadi, iaitu di luar pesisir pantai Kelantan, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Apakah kegunaan gas asli? Dijadikan sebagai bahan
api domestik juga dalam industri petrokimia. Petrokimia ni lah yang kita gunakan untuk tujuan gas memasak. Juga dijadikan bahan api alternatif untuk kenderaan. Siapa boleh bagi contoh ada satu lagi gas tu daripada sumber gas asli yang harganya lebih murah? Yang kalau dulu ada satu masa dulu kereta-kereta taksi dia orang suka pasang tangki dekat dalam kenderaan dia. Bas dekat Seremban pun guna sumber yang sama. Sikit lagi N depan dia. Bagus, iaitu gas and NGV. Itu adalah sebahagian daripada bahan api alternatif. Ini yang beradik dengan gas asli. Okey, baik. Ini kita boleh lihat Bandar Bintulu yang terletak di Sarawak. Kawasan ini berkembang kerana merupakan pusat yang hampir sama dengan fungsi di Kertih tadi, menjadi loji penapisan petroleum dan juga gas asli. Okey, ini pula kita lihat taburan sumber mineral emas dan juga arang batu. Okey, tengok baik-baik sebab nanti kan kita nak buat aktiviti berdasarkan lokasi-lokasi yang ada. Okey, suka saya nak tekankan di sini kenapa? Kerana dalam soalan peperiksaan biasanya kerap kali keluar peta berkaitan dengan apa-apa saja. Contohlah katakan peta berkaitan dengan tajuk sumber mineral. Dia keluar macam ni, kemudian dilorek ataupun ditanda dengan huruf X. Lokasi X merujuk kepada sumber apa? Kalau katalah dia lorek kat sini, janganlah awak pilih petroleum, jangan pilih gas asli. Kenapa? Sebab semuanya gas asli dan juga arang batu terletak di kawasan pesisir pantai. Soalan saya nak tanya, memang semua gas asli dengan petroleum ada kat pantai je ke? Ya tidak. Di Malaysia hanya di pesisir pantai. Di luar negara, negara Arab, Amerika Syarikat, Kuwait, Oman, semua petroleum dan juga gas asli dicari gali di kawasan daratan. Pelantar minyak dia lebih kecil berbanding pelantar minyak Malaysia. Sebab apa? Dia tak perlu bina besar-besar. Kita sebab struktur pelantar minyak kita di tengah-tengah laut. Kena hempas dengan ribut, dengan ombak. Kalau buat kecil-kecil, jawab dia kan, minalillah, arwah dulu baik orang kan. Itulah. Okey, boleh Di sini kita dapat lihat antara lokasi-lokasi utama bagi sumber emas. Kalau kita perhatikan dekat dalam buku teks muka surat 108 dan juga 109 tu, sebenarnya taburan sumber mineral ni lebih banyak. Okey, lebih banyak berbanding contoh di hadapan. Kenapa? Ini adalah merupakan lokasi-lokasi utama sejak dulu lagi bagi sumber-sumber mineral ini. Contohnya, kita ada sumber mineral emas dan juga arang batu. Okey, jadi lokasi-lokasinya seperti contoh Silim Pompon, kita ada sumber arang batu. Di Merit Pilar juga kita ada sumber arang batu. Di Silantik juga ada arang batu. Soalan dia, cikgu, dekat Semenanjung tak ada ke? Ada. Dekat dalam buku teks ada tak? Tak ada. Tengok, dekat buku teks tak ada. Okay, tapi dalam waktu kita, kalau saya dulu, memang wujud di Semenanjung, iaitu di Batu Arang. Namanya senang nak ingat. Arang batu terletak di Batu Arang. Kat mana? Selangor. DJ Besi ada dekat Semenanjung. Dekat mana? Bukit Besi, bukan Sungai Besi. Sungai Besi tak ada apa? Tak ada BJ Besi dekat Bukit Besi di Terengganu. Okey, jadi di sini berdasarkan peta dekat depannya kita dapat lihat contoh lokasi pada peta, iaitu taburan emas. Antara yang paling awal perlombongan emas diperkenalkan ialah di Raub dan juga Kuala Lipis di Pahang, dan sebahagiannya sedikit di Rusila Terengganu serta di Bau Sarawak. Okey, kat mana? Dekat hujung-hujung berhampiran dengan Bandar Kuching ni. Okey, baik. Rasa-rasa dah boleh ingat tak?
Tak boleh lagi? Tak apa, jangan risau. Okey, kita tengok apakah bendanya arang batu ni. Inilah rupa perusahaan pencarian arang batu. Ni global ni, bukan kat Malaysia ni kan. Dia punya pakaian tu seragam dah macam Squid Game lah. Nasib baik bukan pink kan. Apa benda tu cerita yang rompak bank Money Heist kan. Dia warna merah pula kan. Ni memang ada pakaian seragam, rupanya jadi rompak-rompak ni. Okay, jadi ni bukan rompak, sumber mineral benda pekerjaan. Okay, ni adalah uniform mereka. Okay, ini adalah antara contoh sumber mineral arang batu. Lokasinya di Silim Popon dan juga Mariau, Sabah, serta di Bintulu, Mukah, Merit Pilar, Silantik dan juga Balingian di negeri Sarawak. Okey, di wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak. Kegunaan arang batu untuk jana kuasa tenaga elektrik yang digunakan oleh hidroelektrik dan juga untuk tujuan melebur besi. Ni antara rupa bentuk loji arang batu yang digunakan untuk membuat pembakaran arang batu ni untuk proses arang batu. Baik, kita tengok sumber yang terakhir, iaitu emas. Sekitar Bandar Raub dan juga Kuala Lipis di Pahang, sekitar Bau di Sarawak dan juga Rusila di Terengganu. Kegunaan dia sebagai jongkong emas dan juga barangan kemas. Emas ni daripada zaman dulu-dulu lagi kan, daripada zaman dulu lagi emas ini telah pun diangkut ke merata-rata dunia. Lanun mengumpat pun nak dapatkan sumber emas. Sebab emas ini adalah merupakan sumber mineral yang berharga selepas daripada batu permata. Okey, kita lihat. Alamak, ada pula strip di sini Okey, kita tengok. Yes, dapat tu. Ada nak open dah pula. Tak apalah, nanti kita tengok kemudian tak apa, jangan risau, nanti kita tengok kemudian. Okey, saya nak buat aktiviti. Okey, kita ada masa lebih kurang, saya berikan boleh tak tutup buku teks? Tutup buku teks sebab saya dah ajar kat depan tadi. Okey, saya dah ajar tadi. Jangan risau, tak apa, tak kena marah, tak apa. Okey, kita nak buat aktiviti, boleh tak bahagikan lebih kurang sama? Kalau awak perasan tadi, saya ada ajarkan stiker macam kertas stiker. Stiker tu kita boleh tengok sini. Ni berpandukan petunjuk di depan ni. Berpandukan petunjuk di hadapan ini. Apa yang kita nak buat? Okey, kita nak buat pertandingan berpandukan petunjuk. Setiap wakil daripada kumpulan seorang-seorang keluar untuk tanda pada lokasi di hadapan. Tutup buku, tutup buku. Kita nak buat aktiviti ni. Tutup buku bang. Okey, boleh sedia? Ambil masa sekejap. Jangan marah. Kita nak buat aktiviti santai-santai saja. Ni patut tadi sambil mengintar desa, bawa betul ni hafal dengan jalan tadi. Ya. Orang terus semua nanti tak habis dia kan. Sudah yang tinggal kena lah. Tutup bang, tutup bang. Jangan susun. Tak cita. Okey, wakil yang pertama. Dah sedia? Dah sedia TV pun jadi Okey, wakil yang pertama, buka stiker yang saya sebut tu tampal pada lokasi. Okey, sumber yang pertama arang batu. Pergi wakil, dia tampal kat mana lokasi arang batu. Sekejap. Satu kumpulan seorang dia wakil. Seorang satu saja. Ini tak apa. Boleh tak ada masalah. Okey. Kumpulan orange dah tampal, purple dah tampal Purple belum, pink dah tampal. Biru, turquoise dah tampal. Ada satu sumber mineral tadi kita tak belajar kat mana lokasi dia.
Susah bukan? Susah nak buka? Buku pendek. Okey, tak apa. Ambil masa. Boleh gunakan benda tajam sikit. Pakai ujung gunting ni pun boleh. Tapi berhati-hati Okey, lokasi sumber seterusnya. Nampak ni? Ni pakai gunting. Okey, sumber yang seterusnya. Biji timah. Gunakan ikut petunjuk. Tak payah balik buku, tak ada dalam buku, ambil kau. Tadi dia tahu kan, dia sebut kat mana tadi ya. Kita tengok dia tahu ke tidak lokasi tu. Lokasi yang seterusnya biji timah. Intan tanda yang mana? Biji timah. Okey. Kita tahu. Jadi kita dah belajar kan. Okey, dah semua kumpulan dah ke? Belum kan? Okey, kita ada masa 5 minit je. Nanti kita tengok siapa yang kena lagi. Okey, ada lagi yang belum? Tadi buka. Bismillah. Buka belum? Belum. Aku tidak. Oh, yuk biji timah. Sepakat mau berkat, betul tak? Okey, yang seterusnya gas asli. Okey, kita ambil satu saja lagi. Sumber mineral yang terakhir. Gas asli. Kat mana agak-agak lokasi gas asli? Okey. Dah semua dah Belum? Belum. Mana? Okey, dah. Ada lagi yang belum? Dah semuanya selesai? Okey, sumber yang terakhir petroleum. Ada satu lagi kan? Ada satu lagi, emas. Standby. Yang terakhir iaitu sumber emas. Tanda kat mana? Mantap finish. Anggur. Boleh bilang. Okey, kita boleh tengok nanti. Sejuk. Okey, kita. Tak biasa pergi Eropah Okey, selesai. Emas ada lagi yang belum? Emas yang mana tu? Emas yang bulat merah. Kau dah pergi tampal yang lain. Dah belum? Pergi tampal dulu. Siapa yang belum tampal dulu emas. Nanti kita tengok siapa yang kena. Kita boleh nampaklah nanti bila waktu exam nanti macam-macam pilihan jawapan yang keluar kan. Jadi member sebelah, member jawab tempat lain. Ada padam rupanya jawapan yang pertama padam tu betul kan. Ada lagi? Satu lagi. Kat mana? Jangan tampal kat tengah laut Sampai kat laut di Kelantan. Oh, jauh emas dia. Mengantau emas dia. Okey, baik. Okey, kita lihat. Di manakah lokasi dia? Adakah betul ataupun tidak? Okey. Tak apa. Okey, kita sebab kita kesulitan masa. Okey, kat sini kita dah boleh lihat. Benar, ramai di sini. Simbol ni simbol apa ni? Simbol larang batu. Ada 3 kumpulan. Anggur menang. Ini okey, hampir-hampir dah tu. Tahniah. Okey, kemudian kita tengok petroleum. Betul satu. Betul. Betul.
Ada lagi tak? Betul dia. Betul. Tak ada dah. Atas lagi anggur. Anggur atas lagi. Ini dah masuk Filipina ni. Okey, kemudian kita ada emas. Emas, mana bulat emas? Bulat. Bau, betul. Ni. Dua kumpulan ni betul. Kemudian ada emas. Okey, kemudian di sini. Satu. Kemudian di Rusila. Okey, tanya. Kemudian kita ada arang batu. Arang batu dah selesai. Gas asli. Lambang api. Ni bukan mana ni? Apa ni? Anggur. Okey, nanti perbaiki. Kemudian kita ada ini betul. Yang ini betul. Yang ini halal dah. Boleh dah. Tapi sebab tadi kita tak belajar biji timah ada kat mana. Tak ada satu kumpulan pun yang betul. Awak belajar sejarah dulu. Pelombongan biji timah. Awak tak belajar? Tak ada yang silibus lah. Okey. Biji timah dulunya wujud di kawasan Lembah Kelang dan juga Lembah Kinta di Perak. Ni Mid Valley. Kawasan Lembah Kelang di Kuala Lumpur, area Selangor ni. Dan juga Lembah Kinta di Ipoh. Ni berhampiran dengan Ipoh. Dia seperti mana? Di Seremban. Seremban dulu juga ada biji timah, tapi kalau kita belajar, dia nama dia lain. Biji timah dijumpai di Sungai Ujong. Sungai Ujong tu di mana? Sungai Ujong tu di Seremban. Okey, kita ada pelombongan biji timah di Negeri Sembilan. Yang paling banyaknya di sekitar Manteng ataupun Lenggeng. Okey, baik. Selesai aktiviti kita pada hari ini. Harap-harapnya semua dah dapat faham dengan baik. Okey, kita tengok uji minda. Okey, soalan yang pertama. Apakah antara kegunaan arang batu kepada pembangunan ekonomi di Malaysia? Untuk melebur besi dan juga jana kuasa hidroelektrik. Okey, soalan yang kedua. Mengapakah Kerteh di Terengganu menjadi lokasi tumpuan penduduk? Saya dah jelaskan tadi. Kerana adanya loji petrol. Okey, bagus. Yang ketiga, ini biasanya soalan berbentuk esei Nyatakan dua lokasi bagi sumber mineral emas di Malaysia. Di Bau Sabah, di Rusila di Terengganu, Kuala Lipis dan juga Raut di Pahang. Okey, soalan yang keempat. Lokasi di atas Silipompong, Sabah dan juga Merit Pilar di Sarawak. Apakah yang dapat dikaitkan dengan sumber arang batu? Okey, tanya. Semua dapat jawab dengan baik. Okey, ada soalan tak nak tanya? Tiada. Okey, kita sebenarnya nanti kejap nak tengok video last sebagai penutup. Nanti korang terkilan budak tak dapat belajar kan. Betul nak kena beli di sini kan. Betul lah. Okey, kita tengok kepada Okey, untuk yang terakhir. Kembali di Buletin Awani, dikenali sebagai destinasi pelancongan, Sabah turut menyimpan sumber alam yang mampu merancangkan pembangunan negeri di bawah payung. Jika 18 tahun lalu Sabah hanya aktif dalam perlombongan tembaga di Mangun, siapa sangka ia kini menjadi lubuk emas dengan nilai pengeluaran sekitar 40 juta ringgit untuk tempoh sekurang setahun. 40 juta ringgit kurang daripada setahun. Cuba bayangkan betapa tingginya nilai pelaburan perlombongan emas. Inilah lokasi dia. Okey, yang terletak di Sabah. Negeri Sembilan pun ada emas. Dekat mana? Dekat mana? Dekat Jerman. Tapak lombong emas di Jerman ada emas ya? membolehkan Sabah mengeluarkan 230,000 gram emas antara Ogos 2018 sehingga Mac lalu. Masuk sampai ke tengah emas di Sabah baru bermula dengan terbangunnya lombong emas Bukit Matri ini. Terdapat beberapa kawasan yang telah kami kenal pasti berpotensi untuk lombong emas, dan
dan beberapa kawasan lagi sedang kita buat kajian. Oleh itu kita nampak bahwa masa depan lumbung emas di Sabah ini adalah sangat cerah. Jika kawasan-kawasan ini semua dibangunkan dengan lumbung emas, sudah pastinya memberi pulangan yang besar pada ekonomi negeri Sabah, sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Mana Sabah kini menjadi antara negeri pengeluar emas utama di Malaysia selepas Pahang, Terengganu dan Kelantan. Selain bakal merancakkan lagi industri emas dalam negara, tapak lumbung emas ini diusahakan 100% oleh tenaga kerja tempatan yang terdiri daripada 208 orang anak Sabah dan negeri lain termasuk Kelantan dan Terengganu. Mengulas isu pencemaran yang lazimnya berpunca daripada perlumbungan, pemilik sebuah lumbung emas di Sabah menyifatkan dakwaan itu tidak benar. Ia berikutan proses mendapatkan kelulusan bagi membuka lumbung perlu melalui saringan alam sekitar yang ketat. Today I can declare that a lot of people said I will destroy the environment, I will water destroy the sungai. That is not the truth. Because we have a very kaedah lumbung emas. Dia dapat dia bukan dapat seketul dia dapat debu. Ada masa kita dapat dalam satu bulan. Really, I know that very serious to look at me. Every month they come and check and treatment all of this. Inilah kaitan yang kesan daripada pelumbungan emas mendatangkan pencemaran air dekat kawasan pelumbungan tersebut. Because we are using the international kind of gold mine system, like New Zealand. We are totally, water is not released to the tidal pond. The water will recycle to you. How come we have destroyed the river? That is impossible. Tapak pelumbungan di Bukit Matrik ini merupakan yang kedua dalam negara selepas Kelantan menggunakan pendekatan teknologi baharu mengintas semula air melalui proses filter press. Filter press seperti anda boleh lihat di belakang saya ini bertujuan untuk menapis atau mengasingkan campuran biji bersama bahan kimia daripada pelarut resapan karbon. Air yang digunakan di dalam proses itu kemudian akan dikitas semula di dalam loji perprosesan. Justru tidak timbul isu berlakunya pencebaran seperti yang didakwa berpunca daripada kerja-kerja pelumbungan. Malahan Jabatan Mineral dan Geosains turut mengubah undang-undang agar mengenakan penalti kepada mereka-mereka yang melanggar syarat berkaitan dengan alam sekitar dengan mengenakan denda sebanyak RM500,000 dan juga 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sekian daripada saya, Sezam Muhammad bersama juru kamera Nurfahmi Azhar untuk Astro Awani. Okey, selesai tajuk 6.2 iaitu taburan sumber mineral di Malaysia khusus kepada sumber tidak boleh diperbaharui. Okey, kita refleksi balik apa yang kita dah belajar. Hari ini kita dah memahami dan juga mengenal pasti, dah dapat kenal pasti antara sebahagiannya 5 lokasi utama taburan sumber mineral, antaranya emas di Raub dan juga Kuala Rifes, biji timah di Lembah Kita dan juga Lembah Kelang, minyak petroleum dan juga gas asli di pesisir pinggir pantai Sabah, Sarawak, Kelantan dan juga Terengganu. Dan satu lagi arang batu boleh dijumpai di Silim, Kompon dan juga Merit Pila. Okey, tahniah. Saya harap aktiviti pembelajaran hari ini dah dapat sedikit sebanyak ilmu kepada kita semua berkaitan dengan sumber-sumber mineral yang terdapat di Malaysia. Okey, masa dah pukul 11, kita dah boleh tamatkan sesi PDP pada hari ini. Tahniah kerana berjaya hadir dan sangat bersemangat dan juga terlibat dalam aktiviti pada hari ini. InsyaAllah untuk masa-masa yang akan datang kita jumpa lagi pada hari yang baru kita dah ada jadual baru. Nanti boleh rujuk balik jadual baru, kita akan rearrange balik jadual tersebut ikut kesesuaian dia. Okey, boleh ketua?
Okey, nanti belum bagi tahu cikgu ya. Tak maaf saya dah ambil masa depan 5 minit. Awak dah bergerak ke kelas. Barakallahu fika cikgu. Barakallahu fika cikgu. Barakallahu fika Okey, terima kasih semua. Ya. Terlalu banyak Thomas level. Ya, Syamini. Ya, sama. Nanti buat nota lupa nak pesan tadi. Buat nota nanti saya pulang sama adik. Ya, sama. Ya, sama. Nota dan latihan. Dia ada satu lagi tu buka itu. Okey, sama. Ha? Oh, ada yang buka. Betul, kalau kita perbaiki nanti kan kalau kita nak pada exam lah.